Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 5 Disember bersama saya, Abang Muaz Liabah Abdul Samad. Kita mulakan dengan perkembangan status COVID-19 di Sarawak. Semalam Sarawak mencatatkan peningkatan kes COVID-19 apabila satu lagi kes positif dikesan di Kuching. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mendedahkan kini terdapat 1,067 kes di negeri ini. Kes positif baru itu melibatkan kes import A merupakan seorang lelaki warga negara Indonesia dari Kalimantan yang telah membuat saringan kendiri di sebuah mahkamal perubatan swasta di Bandaraya Kuching sebelum memulakan kerja sebagai pembantu kedai di Bandaraya Kuching. Kes telah menjalani saringan RT-PCR COVID-19 pada 1 Disember lepas dan keputusan ujian RT-PCR mendapati beliau positif COVID-19 pada 3 Disember. Kes ini tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala jangkitan COVID-19 dan telah dimasukkan ke wad pengasingan di Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Kenyataan media JPBN Sarawak turut memberitahu, siasatan awal mendapati kes ini telah memasuki Sarawak pada pertengahan bulan November lepas. Dipercayai memasuki negara ini secara tidak sah kerana tiada data kemasukan kes ke Sarawak. Kes juga tiada sejarah saringan COVID-19 sebelum ini. Setibanya di Sarawak, kes bersama beberapa orang rakan yang lain telah menjalani kuarantin kendiri selama 14 hari di sebuah rumah sebelum menjalani ujian saringan COVID-19 pada 1 Disember. Sementara itu, daerah Miri telah bertukar daripada status kuning kepada status hijau semalam setelah tiada kes jangkitan tempatan telah dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. JPBN berkata, daerah Kuching dan Serian pula kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 3 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas, iaitu 2 di Kuching dan 1 di Serian. Manakala 37 buah daerah lain kekal berstatus hijau. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching telah membuat persiapan rapi bagi menghadapi sebarang kemungkinan jika berlaku banjir di bawah pentadbirannya susulan monsun timur laut ketika ini. Sehubungan itu, pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa dalam kenyataannya berkata, mesyuarat penyelarasan persiapan op banjir telah diadakan bersama pasukan sahabat termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Rela dan pejabat daerah. Menurut beliau, bilik gerakan daerah Kuching juga telah bersiap sedia untuk beroperasi pada bila-bila masa dan boleh dihubungi di talian 082 244 444 atau 082 243 757 untuk penyaluran maklumat berkaitan kejadian banjir bagi membolehkan tindakan segera diambil. Superintendent Merbin menambah kekuatan petugas dan logistik IPD dan pasukan sahabat juga sedia untuk diatur gerak pada bila-bila bagi kegunaan operasi menyelamat dan memindah penduduk terjejas. Antara kawasan yang kerap berlaku banjir dan dinaiki air termasuk Kampung Sungai Lumut, Kampung Beradik, Kampung Buntal dan Kampung Tiang Api. Beliau turut menasihatkan masyarakat agar lebih berwaspada dan peka dengan amaran hujan lebat yang berterusan serta angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ujarnya, dokumen-dokumen penting serta barang berharga hendaklah disimpan di tempat-tempat yang mudah dicapai untuk dibawa jika diarahkan berpindah. Selain itu, ibu bapa diingatkan supaya mengawasi anak-anak kecil supaya tidak bermain atau bermandi-manda di kawasan banjir yang boleh membahayakan nyawa mereka. 71 tahun lepas, pada tanggal 3 Disember 1949, Gubernur kedua Sarawak, Sir Duncan Stewart, ditikam oleh pejuang Rosli Dobi di Sibu. Semalam sempena memperingati mereka yang terlibat dalam perjuangan meraih kemerdekaan Sarawak itu, tapak Tugu Pahlawan Sibu diserahkan daripada Jabatan Tanah dan Servis Sarawak kepada Majlis Perbandaran Sibu sebagai agensi pelaksana. Menurut Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Pai, tugu itu dibina untuk memperingati pahlawan Sibu terutama 4 individu yang terlibat dalam tragedi berdarah itu, iaitu Rosli Dobi, Morsidi Sidik, Bujang Suntong dan Awang Ramli Amit.
Tugu itu dijangka mula dibina Januari tahun depan selepas proses tender selesai dan akan mengambil masa selama 6 bulan untuk disiapkan. Jelas Dr. Anwar juga adu nangka tugu setinggi lebih 30 meter itu dibina selari dengan Wisma Sanyan dengan kos sebanyak RM700,000 yang diluluskan oleh Kerajaan Sarawak. Ujarnya rekaan tugu itu juga telah mendapat nasihat daripada Majlis Agama Islam Sarawak di mana tiada sebarang gambar manusia dibenarkan. Justru itu pihaknya bersetuju untuk meletakkan replika warkah terakhir Rosli Dobi kepada ahli keluarganya untuk menjadi tatapan pengunjung ke Tugu Pahlawan itu kelak. Dia akan memberi bentuk yang menarik kepada Sibu, bukan sahaja mengenangkan sejarah lama perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan, tetapi juga memberi kesan yang amat mendalam terutamanya kepada keluarga yang terlibat dalam tragedi berdarah tersebut yang berlaku pada 3 Disember. Keluarga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Wajib Dr. Anwar yang sanggup bersusah payah memperjuangkan nasib orang Melayu di situ. Masa sudah lama-lama tu kita dah mereka berapa tahun tu baru nampak. Dr. Anwar ditemui selepas menghadiri majlis penyerahan tapak projek itu yang diadakan di Dataran Fasa 2 Sibu. Pada majlis itu, anak saudara kepada Allahyarham Rosli Dobi iaitu Musa Aini Dobi turut menyerahkan replika warkah terakhir Rosli Dobi yang akan dipamerkan di tugu itu kelak. Sebanyak 128 permohonan lengkap telah diterima dari daerah Sibu untuk program baik pulih rumah daif bandar di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang dikendalikan oleh Majlis Perbandaran Sibu MPS sebagai agensi pelaksana. Menurut ahli Majlis MPS, Kaunselor Nazar Tushima Bujang, sepanjang tahun ini sebanyak 21 buah isi rumah telah dan sedang dibaik pulih rumah mereka dengan menggunakan dana sebanyak RM315,000. Katanya setiap rumah yang diluluskan mendapat bantuan ini akan diperuntukkan dana maksimum berjumlah RM15,000. Tambahnya lagi, penduduk yang mahu memohon bantuan ini perlu berdaftar dengan e-Kasih dan borang permohonan boleh didapatkan di pejabat MPS. Tahun ini katanya pihaknya mengadakan kerjasama strategik dengan sukarelawan belia dalam Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Melayu Melanau, Iban Fasa 1 dan 2 dan Cina untuk membantu penduduk mengisi borang permohonan ini secara lengkap. Sebab bila kita lihat kembali permohonan yang sebelum ini, kebanyakan borang mereka tidak lengkap. So ini menjejaskan permohonan mereka dan ditolak. Kita bagi memastikan kita dapat membantu lebih ramai pemohon agar permohonan itu lengkap. So kita membuat kerjasama ini strategik partnership with all kampung. Sebelumnya ada baik pulih rumah kami kucur sampai secukup, pesen pakai nyalut hujan. Tempat tidur semua gucur, tatilam apa gucur semua. Kini tu rumah kami dah bagus, terima kasih lah. Dengan cerita SMC, dengan kerjaan dan nolong kami. Sebab rumah kami dah bagus dah, kini tu tak ada gucur lagi lah. Beliau ditemui pemberita RTM ketika membuat lawatan ke 2 buah rumah yang selesai dibaik pulih di Kampung Usaha Jaya Baru, Sentosa, Sibu. Katanya setiap rumah yang diluluskan akan dinilai tahap kerosakannya dahulu dan di mana skop baik pulih merangkumi komponen asas sahaja antaranya bumbung, siling, dapur, pintu, dinding, lantai dan tandas. Merasa ragu dengan punca kematian anak pada 16 Ogos tahun lepas menyebabkan satu keluarga dari Kuching menuntut pencerahan dari pihak berkuasa. Berasa tidak tenang sejak kematian anaknya, Lai Moi Fah, 73 tahun, mahu kertas siasatan terhadap pemergian anak lelakinya dibuka semula. Kertas siasatan tersebut adalah berdasarkan laporan bedah siasat dari Hospital Umum Sarawak Oktober lepas, iaitu selepas 9 bulan mendiang anaknya meninggal. Berdasarkan laporan tersebut, anaknya Jong Fui Kiam 44 tahun mati akibat radang paru-paru dengan kandungan tinggi zinc dan kadmium iaitu antara bahan utama boleh didapati dalam air bateri kenderaan. Lai Moi Fah percaya terdapat beberapa faktor mencurigakan yang menyebabkan keluarganya meminta nasihat doktor dan pengamal undang-undang kerana anaknya tidak mempunyai penyakit kronik sepanjang masa hidup namun tiba-tiba sakit lalu meninggal dalam tempoh seminggu. Sejak itu, keluarganya turut didatangi beberapa individu yang datang ke rumah yang membuat pelbagai ugutan sehingga memaksa keluarga itu membuat laporan polis.
Mendiang Jong mempunyai sebuah kilang perabot yang beroperasi di Serian selama 25 tahun dan sejumlah harta termasuk insurans nyawa mencecah jutaan ringgit. Lai Mofah dan keluarga berkata demikian kepada pemberita dalam satu sidang media di Kuching. RTM akan cuba mendapatkan maklum balas dari pihak polis dan Jabatan Kesihatan Negeri berhubung perkara tersebut dalam masa terdekat. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Sarawak akan mengukuhkan kerjasama dengan kerajaan negeri. Pengarahnya Abang Ehsan Abang Abu Bakar berkata ia termasuk memperkasakan sistem pengurusan keuangan dan kutipan cukai di negeri ini. Abang Ehsan menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Puan Tinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya. Kunjungan pertamanya itu bagi memaklumkan pelantikan beliau sebagai orang nombor 1 LHDN Sarawak bermula September lepas. Beliau menggantikan Ramdut Keli yang bertukar ke Semenanjung. Laluan di Jejambat Jalan Batu Tiga Kuching akan ditutup sementara mulai hari ini. Menurut kenyataan media Jabatan Kerja Raya JKR, laluan tersebut dijangka akan ditutup sehingga 13 Disember depan. Ia bagi memberi laluan kerja-kerja penyelenggaraan jalan dan penutupan sementara yang dijalankan oleh pihak JKR bermula 8 pagi hingga 8 petang. JKR turut menasihati pengguna mematuhi papan tanda keselamatan yang disediakan sekitar kawasan yang terlibat bagi melancarkan pergerakan trafik. Selain itu, pengguna minta merancang perjalanan di kawasan-kawasan yang terlibat. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Kerap basuh tangan dengan air dan sabun atau gunakan pensanitasi tangan. Amalkan penjarakan fizikal ketika berada di kawasan tumpuan awam. Saya, Abang Muasli Abang Bersamad. Sehingga berjumpa lagi.